Damansara Perdana, Petaling Jaya, Selangor. Tampak normal pada zahirnya, namun sebaik melangkah masuk ke restoran ini, pelanggan bakal menemukan satu suasana baharu. Kesemua kaki tangan restoran berkomunikasi tanpa suara, hanya bahasa isyarat menjadi penyampai hasrat. Ya, 95% pekerja di sini adalah orang kurang upaya pendengaran. Okay, Ari. Sudah get ready ya? Ready to go. Okay. DIB Cafe atau Deaf in Business Cafe diilhamkan Dr. Alan Teh 10 tahun lalu bagi membantu golongan istimewa seperti mereka. Konsep itu adalah social enterprise. So pada tahun 2010 tu memang social enterprise tu baru saja launching ya. Kita buat satu bisnes di mana kita raup untung juga, tapi juga kita cubalah bantu orang yang kurang upaya projek itu ya. So itulah memang konsep DIB lah. Pada tahun 1985, Alan, 60 tahun, diamanahkan melatih kaki tangan golongan masalah pendengaran di sebuah restoran makanan segera di ibu kota. Pengalaman selaku pengurus di sana menjadi teladan dalam mengendalikan restoran makanan barat miliknya kini. Saya rasa ambil masa mungkin 1 bulan, 2 bulan gitu. Tak susah sebab kalau majoriti semua orang pakai OKU dan kamu saja satu yang boleh cakap, so terpaksa kamu kena belajarlah. Ya. Kena rujuklah. Atau saya tanya orang pekat tu, macam mana isyarat itulah. So dia akan ajar saya. Ada kala pun dia ajar saya salah. Dia ajar saya tu bahasa isyarat pasar pula, ya. So saya kena ujuk kamus tu, oh tidak, you salah, ini yang betul macam itulah. So saya pula yang ajar mereka. Pagi ni saya kena ajar mereka. So kalau dia lupa, kita ajar lagi. Dia lupa, kita ajar lagi. Macam itulah, kena carry on. Kita remind selalu. Tapi yang penting ialah you kena show leadership by example. Supaya mereka boleh tengok saya buat dulu. Lepas tu dia kan tengok, okay, sekarang you buat. Macam itulah. So they learn by following. Macam tu. So tema hari ini untuk Sabtu ini adalah baju pakaian superhero. Saya pula ni Spiderman. Ini Batman. Ini siapa? Ini Captain America. Ada belakang tengoklah, adalah Superman semua ya. So tema kita ni adalah superhero. Kita ni buat tema ni sebab kita nak bagi motivasi sikitlah kepada staff-staff semua itu bahawa kamu tu bukan OKU, bukan orang kurang upaya. Kamu adalah orang kuat upaya. Mana kamu adalah superhero. So bolehlah bekerja ya macam orang biasa. So dipanggil orang kuat upaya. OKU ya, betul tak? So okay. Enam hari seminggu, DIB Cafe dikendalikan 10 kaki tangan. Irene Justin, sumandak dari Sabah, tidak mengalami masalah pendengaran. Sedikit pun tidak nampak kekok menguasai bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan rakan sekerja. Selaku penyelia, wanita ini memainkan peranan penting memantau dan mengajar petugas restoran. Bila bos kata saya boleh kerja sini full time, then saya start belajar bahasa isyarat dari diorang lah. First tu saya belajar ABC diorang dulu. ABC tu ambil masa dalam 2 minggu lah untuk betul-betul fasih semua. Lepas tu pelan-pelan belajar diorang punya short form lah, macam bahasa language seharian diorang. Just simple, selamat pagi, good evening, tengah hari, selamat malam, macam tu. Meski mencabar, namun kemahiran berbahasa isyarat membolehkan setiap maklumat disampai dengan tepat sekaligus melancarkan operasi restoran.
kefasihan saya dalam berbahasa isyarat mungkin 75%. Saya kerja 6 tahun tapi masih lagi banyak kena belajar. It means ada benda yang saya selalu lupa. Even though hari-hari saya guna benda tu, then mungkin kadang-kadang saya tertukar. Contohnya, ini keep, simpan. Ini pinjam. Simpan, pinjam. So, kalau ada benda saya nak suruh simpan, saya kata, simpan. Lepas tu dia kata, pinjam, bukan saya punya, dia kata. So, actually saya nak suruh dia simpan. Diberi peluang bekerja oleh Dr. Allen di DIB umpama suatu rahmat kepada insan seperti Nik Nur Hidayah Ahmad Syahmimi. 2022 memasuki tahun keempat, wanita 35 tahun ini mencari rezeki di sini. Memanglah kalau you nak ambil pekerja orang pekat OKU sebagai pekerja itu memang ada challenge dia. Dan ramai juga syarikat yang takut nak ambil. First thing in the mind, dia ada satu persepsi negatif dah. Bahawa mereka tak boleh communicate. Macam mana my staff nak communicate dengan mereka? Macam mana nak buat kerja? Itulah. So itu satu halangan saya rasa lah. Tapi of course dengan projek kita ni kita dah cuba dah 10 tahun, bermakna memang boleh. So saya rasa tak payah risau sebab ramai juga orang yang deaf pekat OKU tu memang yang tengah cari kerja. Saya dapat banyak mesej dengan handphone tu di mana keluarga mereka mesej saya, adik saya, anak saya semua nak kerja, susah nak cari kerja, orang tak nak ambil mereka ya. Kalau mereka boleh perform even 80% pun okey juga. Tapi kena latih mereka baik-baik, slowly kena latih mereka. Kalau Ika ada settle masalah. Meskipun pada awalnya Nik Hidayah dan rakan-rakan kurang berkeyakinan berhadapan dengan pelanggan, dorongan serta sokongan masyarakat kembali membangkitkan semangat mereka. Memang niatlah nak tolong basically something new untuk kami juga lah. So bila kami datang ni dia memang baguslah, ada signal-signal lah dekat depan tu bagi tahu good morning. Lepas tu bila masuk dalam ni pun diorang very macam mana? Membantulah kami. Boleh tunjuk-tunjuk menu lah untuk kami ni yang tak ada pengalaman untuk bahasa komunikasi ni kan. Tapi overall memang it's a good experience and I would recommend lah untuk everybody yang ada interest untuk help each other for this lah. Cuma kedai ni memang senyap lah sebab orang tak cakap kan. Kami je yang bising. Tapi diorang senyum, diorang basically dia main dengan gesture lah, gesture yang kita tahu kan. Dia kata tanya okey tak, dia tu buat macam ni. Okey tak? Kami pun okey. Ajak order begini lah. Okey. Lebih kurang macam tu lah. Satu dekad berlalu, satu kesyukuran bagi Dr. Allen apabila DIB Cafe masih mampu berdiri. Pastinya kecekalan kaki tangan bersama-sama memajukan restoran merupakan faktor utama. Saya rasa yang penting ialah saya mesti ada satu orang kata apa dia panggil compassion ya. Compassion lah. Yang penting ialah kalau tidak saya rasa saya pun tak boleh carry on. Makna bila saya mula projek ini apakah tujuan saya tu? Saya mesti ingatlah I cannot forget the tujuan ya, the vision and the mission kita ni. Kenapa kita buka DIB inilah Deaf in Business. Makna kita support orang yang pekak ya, tapi bukan saja deaf, kita juga ambil orang yang autistik, kita support musician yang blind, yang buta ya. Itu makna bukan saja DIB Deaf in Business tapi dah boleh tukarkan pada disabled in business. Mana kita supportlah orang yang autistik. Yang saya pun okey juga kalau ada yang dalam kursi roda tu, wheelchair tu yang nak jadi barista, kita boleh juga latih mereka. Bagi orang kurang upaya ni, kita kena bagi dia orang peluang sama rata dengan orang yang biasa. Jangan ada diskriminasi sebab mereka pun boleh buat kerja sama macam orang biasa. Social enterprising
atau perniagaan berorientasikan sosial seperti DIB membuka ruang bagi golongan kurang upaya untuk turut menyumbang kepada sektor ekonomi. Usah dilihat pada kekurangan fizikal, biarlah keupayaan mereka menjadi bukti. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Demikian nikmat dan ujian dari Tuhan sama dikongsi.